Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT kerana dengan limpah kurnianya dapat lagi kita sama-sama bertemu dalam media elektronik ini dalam pembelajaran bahasa Arab bagi tahun 4. Sebelum kita meneruskan pelajaran, Ustaz ingin memperkenalkan diri Ustaz. Nama Ustaz ialah Muhammad Syahrimi bin Syahrudin. Ustaz ulang sekali lagi, Muhammad Syahrimi bin Syahrudin. Boleh panggil Ustaz Syahrimi. Jadi Ustaz akan mengajar kamu subjek bahasa Arab Al-Lughatul Arabiyyah As-Saffir Rabi'ah. Maksudnya Ustaz akan ajar kamu subjek bahasa Arab bagi tahun 4 Kristal. Okey, jadi mari kita sama-sama tengok buku kandungan, buku teks apa yang kamu akan belajar dalam tahun 4 ini. Kita tengok sama-sama. Okey, ini al-muhtawiyat, isi kandungan. Isi kandungan yang akan kamu belajar dalam pendidikan bahasa Arab tahun 4. At-tamhid, pengenalan. Ahwadatul ula asy-syahrul al-miladiyah. Asy-syahru al-miladiyah maksudnya bulan-bulan. Maksudnya bulan-bulan yang ada dalam bahasa Melayu, bulan Januari, bulan Februari sampailah Disember. Yang kedua, al-wahdatus tsaniyah. Tajuk yang kedua kamu akan belajar man fil madrasah. Man fil madrasah ni dia akan berkaitan dengan siapa yang ada dekat sekolah. Kita ada cikgu, ada kerani, ada guru besar, ada kantin, ada kelas. Itu perkataan-perkataan yang kamu akan belajar dalam tajuk 2. Yang ketiga, wahdatus tsalitsah. Uhibbul madrasati. Uhibbul madrasati. Saya sayang ataupun saya suka sekolah saya. Dan tajuk yang keempat, al-wahdatur rabi'ah baiti jannati. Baiti jannati maksudnya rumahku, syurgaku. Kamu akan belajar apa-apa item-item yang ada dekat rumah. Yang ni al-i'tibari an-nihaiyah. Maksudnya apa? Latihan ataupun latihan yang ada ni. Dan qaimatul mufradat safhah, maksudnya ni mufradat macam kamus lah. Perkataan-perkataan tu yang ada dalam kamus dekat pusat belakang sekali. Okey, kita teruskan dengan tajuk yang pertama. Ini ialah lughatul fasli. Kamu dah biasa kan dalam kelas dulu kan, kalau ustaz masuk ke, cikgu masuk ke, ustaz masuk, kamu kan kiaman. Lughatul fasli kita akan belajar setiap masuk kelas. Maksudnya bahasa-bahasa yang kamu akan ucapkan, hiwar, perbualan dalam bahasa Arab. Contoh sabahal khair, kamu jawab apa? Sabahan nur. Kaifa haluka, untuk jawab alhamdulillah ana bi khair. Kaifa haluki, untuk perempuan. Ini pun sama. Ma ismuki, ma ismuka. Ma ismuki untuk perempuan. Ismi Sarah, ini untuk perempuan. Nama saya Sarah. Kam umruki. Umri ashrun sanawat. Umur saya 10 tahun. Aina taskunina, di mana kamu tinggal. Askunu fi Kuala Lumpur, maksudnya saya tinggal di Kuala Lumpur. Ma ismuka untuk lelaki, ma ismuki untuk perempuan. Okey, kita pergi ke tajuk pertama, asy-syuhuru al-miladiyah. Sebut sama-sama. Asy-syuhuru al-miladiyah. Cuba sebut sekali. Asy-syuhuru al-miladiyah. Asy-syuhur ni syahru. Syahru bulan. Al-miladi namanya bulan-bulan al-miladi.
Kita ada dua kan, bulan Hijrah dan bulan Miladiyah. Bulan Hijrah tu Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rajab, Syaban, Ramadan, Syawal tu bulan dalam Islam. Yang ni Asyhuru Al-Miladi, bulan-bulan yang dalam ini lah, yang bahasa Melayu lah, Januari, Februari, Mac, April sampai dah Disember. Tapi kamu akan belajar dalam bahasa Arab. Okey, sebelum kita masuk tajuk utama dia, dalam tajuk ini bahasa Arab tahun 4, kita akan belajar sama-sama bahagian alif lam. Ingat, apa yang kita akan belajar ialah bahagian alif lam. Okey, cuba kita tengok alif lam. Kalau soalan tanya, kalau soalan tanya dan biasa, okey, kita besarkan sikit. Okey, kalau soalan tanya, berapakah bahagian alif lam di dalam bahasa Arab? Apa kita nak jawab? Untuk bahagian alif lam ni dalam bahasa Arab, dia terbahagi kepada dua. Pertamanya alif lam qamariyah. Sebut sama-sama, alif lam qamariyah. Sekali lagi, alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah. Yang kedua, alif lam syamsiyah. Sekali lagi, alif lam syamsiyah. Sekali lagi, alif lam syamsiyah. Jadi kalau soalan tanya, berapakah bahagian alif lam yang terdapat dalam bahasa Arab? Jawapannya berapa? Dua. Pertama, alif lam qamariyah. Yang keduanya, alif lam syamsiyah. Okey, jadi macam mana kita nak kenal perkataan tu alif lam qamariyah ataupun alif lam syamsiyah? Okey, mari kita kenal sama-sama perkataan tersebut. Okey, alif lam qamariyah ni, kalau kita nak kenal, setiap perkataan ni perkataan, ni perkataan yang ada alif lam. Okey, cuba tengok pertama. Al-yaumu, ada alif lam tak? Alif lam ada. Yang kedua, al-miladu, ada alif lam tak? Ada alif lam. Yang ketiga, al-arabiyyatu, ada alif lam tak? Ada alif lam. Yang ni pun ar-riyadiyyu, ada alif lam tak? Ada. Ni pun ada. Maksudnya setiap alif lam ni dia ada pada permulaan perkataan ataupun ayat lah, permulaan perkataan lah. Ni perkataan, ni perkataan. Alif lam. Jadi macam mana kita nak bezakan alif lam qamariyah, alif lam syamsiyah? Okey, ingat kata kunci ni. Alif lam, kalau sebut alif lam, ingat perkataan tu mesti ada alif lam. Contoh kalau tengok atas ni, boleh tak kita panggilkan ni aqra'u? Boleh tak kita panggil dia termasuk dalam kategori alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah? Boleh tak? Boleh? Jawapannya tak boleh. Kenapa? Sebab dia tak ada alif lam dekat depan dia. Jadi perkataan tersebut kena ada alif lam. Okey, jadi alif lam qamariyah kita kena pasti. Okey, ada alif lam tak? Okey, ada. Alif lam, dan kita tengok huruf yang ketiga selepas lam tu. Kita tengok baris apa? Ada baris atas ada, yang ni baris bawah ada, yang ni baris atas. Jadi macam mana kita nak kena pasti? Okey, kamu ingat alif lam qamariyah dia tak ada tanda sabdu. Tahu tak tanda sabdu macam mana? Tanda sabdu ni macam bentuk W. Ni W, sabdu. W. Dia pada kaedah asal dia, kalau tajwid, sabdu ni dia ada dua perkataan. Contoh, wa uraddidu. Waw, alif, ra, dal, bawah, baris bawah. Satu lagi dal, dan yang ni du ni. Dia ada dua. Tapi kita hazafkan, kita buang
buang satu dan kita masukkan ke dalam dan ni dan kita tambah tanda sabdu. Dia kena wa uraddidu. Wa uraddidu. Okey, jadi kita tengok sekarang alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah ni perkataan yang ada alif lam dan lepas lam dia tu tak ada sabdu. Ingat? Tak ulang sekali lagi. Alif lam qamariyah, perkataannya alif lam dan selepas dia tak ada sabdu. Okey, contoh perkataan pertama. Al-yaumu. Ikut sama-sama. Al-yaumu. Ada alif lam tak? Ada alif lam dan selepas dia ada huruf ya. Tapi ada sabdu tak? Tak ada. Jadi dia dalam kategori alif lam qamariyah. Cuba kita tengok contoh yang kedua pula. Al-miladu. Al-miladu. Ada alif lam tak? Ada alif, lam dan huruf ketiga tu huruf mim. Ada sabdu tak? Tak ada. Jadi dia tergolong dalam kategori alif lam qamariyah. Tengok contoh yang ketiga. Ada al-arabiyatu. Ikut sama-sama. Al-arabiyatu. Okey, jadi ada alif lam tak? Ada alif, lam dan selepas dia huruf ain. Ain baris atas. Ada sabdu tak? Dalam perkataan ni. Lepas alif lam tu tak ada. Okey, kalau dia ada kat sini, ni ada sabdu kan, betul tak? Ada sabdu. Dia tergolong tak dalam alif lam qamariyah? Ya, sebab kita kena tengok huruf yang ketiga alif lam lepas alif lam tu. Kalau alif lam kat sini tak kira. Dia kena ada kat sini. Jadi sekarang ni ada ke tak ada? Tak ada. Jadi dia tergolong dalam alif lam qamariyah. Okey, faham? Okey. Seterusnya kita tengok pada alif lam syamsiah. Okey. Alif lam syamsiah ni kita nak kena pasti dia kontra, berlawan dengan alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah ada sabdu tak? Tak ada. Jadi alif lam syamsiah ada sabdu. Ingat, alif lam qamariyah tak ada sabdu dan alif lam syamsiah ada sabdu. Okey, cuba kita tengok contoh yang pertama. Ar-riyadiyu. Okey. Ar-riyadiyu. Ada alif lam tak? Ada alif, lam dan huruf yang ketiga huruf apa? Ra. Okey, ra tu ada sabdu tak? Ada? Ada. Jadi dia tergolong dalam alif lam syamsiah. Kita tengok contoh yang kedua. Al-lughatu. Al-lughatu. Ada alif lam tak? Ada alif, lam dan huruf yang ketiga huruf lam juga, tapi ada sabdu ni, sabdunya ada macam huruf W tu. Okey, jadi dia tergolong dalam alif lam syamsiah. Contoh yang seterusnya, at-takrimu. Sebut sama-sama. At-takrimu. Okey, ada alif lam tak? Ada alif, lam dan seterusnya ada huruf ta. Ta tu ada sabdu tak? Ada. Jadi dia tergolong dalam alif lam syamsiah. Dan yang terakhir, kita tengok contoh yang terakhir, asy-syahru. Asy-syahru. Ada alif lam, ada alif, lam dan yang huruf yang ketiga dia huruf shin. Shin ada sabdu tak? Ada. Jadi kita ingat kata kunci dia alif lam syamsiah ada sabdu selepas alif lam. Alif lam ada sabdu. Alif lam ada sabdu. Alif lam ada sabdu. Alif lam ada sabdu. Alif lam qamariyah ada sabdu tak? Tak ada. Tengok. Alif lam tak ada sabdu. Alif lam tak ada sabdu. Alif lam tak ada sabdu. Okey, boleh faham? Okey, hari ini kita belajar tentang perbezaan alif lam qamariyah dan alif lam syamsiah. Ingat, kalau soalan tanya, berapakah bahagian alif lam? Apa kamu jawab? 1 ke 2 ke 3? Jawapannya 2. Uzkur, sebutkan. Pertamanya
alif lam qamariyah, dan yang keduanya alif lam syamsiyah. Okey, boleh faham? Okey, kalau kamu dah boleh faham ni, ustaz terangkan ni, kita cuba tengok latihan yang kat bawah ni. Cuba tengok aktiviti yang kat bawah ni. Kamu dapat bezakan tak? Yang mana alif lam syamsiyah, yang mana alif lam qamariyah. Okey. Cuba kita tengok perkataan yang pertama. Al-lisanu. Sebut sama-sama. Al-lisanu. Sebut sekali lagi. Al-lisanu. Ada alif lam tak? Ada. Mana alif lam dia? Depan kan? Tengok depan sekali. Alif lam. Lepas tu huruf lam ada sabdu. Okey, kalau ada sabdu ustaz dah beritahu dia. Alif lam qamariyah ke alif lam syamsiyah? Ingat. Ada sabdu alif lam syamsiyah. Okey, cuba kita tengok contoh yang kedua. Al-maktabu. 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 Ada alif lam tak? Ada. Alif lam, dan huruf yang ketiga dia huruf mim. Tengok huruf yang ketiga tu ada sabdu ke tak? Kalau tak ada, dia tergolong dalam alif lam qamariyah. Okey, yang seterusnya al-arifu. 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 Ada alif lam tak? Ada. Alif lam, dan seterusnya huruf ain. Ain ada sabdu ke tak? Tak ada. Jadi dia tergolong dalam alif lam qamariyah. Dan yang terakhir at-talamizu. Sekali lagi. At-talamizu. At-talamizu. Okey, ada alif lam dekat sini. Ada alif lam. Yang ni kira alif lam tak? Tak, sebab dia lam dulu baru alif. Kita tengok depan sekali ni. Alif, lam, dan seterusnya huruf ta. Ta ni ada sabdu ke tak? Ada. Jadi dia tergolong dalam apa? Alif lam qamariyah ke syamsiyah? Alif lam syamsiyah. Okey, boleh faham? Jadi hari ini kita belajar tentang bahagian alif lam. Yang pertama alif lam qamariyah, yang kedua alif lam syamsiyah. Alif lam qamariyah ni ada sabdu ke tak? Tak ada. Dan alif lam syamsiyah ada sabdu. Okey, jadi ustaz harap kamu faham apa yang ustaz terangkan hari ini. Nanti ustaz akan bagi latihan. Kalau tak faham, kamu ulang lagi tengok video ni, macam mana ustaz terangkan, macam mana nak bezakan alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Jadi ustaz akan bagi latihan, nak kamu bezakan. Ustaz bagi perkataan, kamu cuba bezakan mana alif lam qamariyah, mana alif lam syamsiyah. Kamu kena pasti dulu. Jadi kita boleh, kamu tahu kaedah macam mana nak terang, nak kenal pasti, nak tahu mana alif lam qamariyah, mana alif lam syamsiyah. Okey. Jadi setakat itu sahaja penerangan ustaz dalam tajuk ini. Jadi kita akan bertemu lagi pada minggu depan. Harap kamu faham apa yang ustaz terangkan. Kalau tak faham, tolong tanya. Jangan malu bertanya. Kalau malu bertanya ni sesat jalan. Cuba tanya. Ustaz suka orang yang bertanya ni. Macam mana nak kenal pasti. Cuma cari, ustaz akan bagi perkataan dan kamu kenal pasti. Jadi okey, jadi setakat itu saja penerangan ustaz dalam tajuk ini. Kita sikit-sikit dulu. Nanti kan kalau banyak-banyak kan tak ingat nanti. Masuk sikit-sikit dulu. Nanti ustaz akan bagi latihan. Ustaz akan nilai kamu daripada latihan yang ustaz beri. Okey, jadi kita akan bertemu lagi. Jadi setakat ini saja video ustaz berkaitan tajuk satu ini. Apa-apa boleh tanya dalam grup nanti. Okey. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi. Ilal liqa. Ma'assalamah.